Kalau menurut daripada kenyataan daripada Syekh Ali Khatib yang dibawa oleh Dr. Khafiz Soroni ni, menunjukkan Wahabi dah ada di Malaysia lama dah. Daripada tahun 1912, sekarang 2022. Gerakan Wahabi yang mana yang ada dekat Malaysia ni yang buat isu-isu terorisme. Cuba bagi senarai. Ada tak Wahabi di Malaysia yang buat benda tu? Kalau nak pergi kata mangkuk-mangkuk yang buat, yang berlaku isu terorisme di Malaysia, yang berlaku isu pembantaian orang di Malaysia, berlaku pembunuhan di Malaysia, mereka ini bukan dalam berfahaman Wahabi. Sekiranya berlaku, kita pasti akan berkata bahawa itu bukan dilakukan oleh orang yang berfahaman dengan fahaman Wahabi, tetapi mereka ini adalah pelampau. Yang mana pelampau boleh berlaku di dalam Asy'ariyah, boleh berlaku dalam Maturidiyah, boleh berlaku dalam isu tarikat, boleh berlaku dalam isu orang yang berfalsafah, bahkan boleh berlaku kepada orang yang melabel diri dengan istilah Wahabi. Tetapi kalau kita kata sifat-sifat Wahabi yang disebutkan ekstremis itu wujud sejak tahun 1912, sekarang dah tahun 2022, kenapa tidak ada tindakan-tindakan ekstremis yang berlaku? Bahkan jika awak sandarkan, awak kata Muhammad bin Abdul Wahab itu menghalalkan darah seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Jalil tadi, menghalalkan darah umat Islam. Di mana yang berlaku pada waktu ketika ini? Dan kalau kita kata pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan darah, apanya dia itu adalah pemerintah pada zaman tu. Mai kata dia khawarij, bibit-bibit khawarij. Khawarij, tak mana khawarij ni menentang pemerintah. Menentang pemerintah, apa dia pemerintah? Mereka memerintah di Arab Saudi. Mereka memerintah negara-negara di Arab Saudi. Awak baca buku ni. Bagaimana keadaan Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Saud. Mereka ini bukan merampas Jazirah Arabiah. Bukan. Tetapi mereka menyatukan kabilah-kabilah. Yang mana perkara ini tidak berjaya dilakukan oleh kumpulan Turki Osmaniyah pada waktu itu. Tetapi berjaya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang awak labelkan ia sebagai Wahabiyah. Sepatutnya Turki Osmaniyah berterima kasih. Tetapi atas isu sentimen politik, dalam buku ini disebutkan, maka berlakulah proses penentangan Turki Osmaniyah kepada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Saud yang mereka gelarkan dengan Wahabiyah. Sedangkan orang kat situ, nak pergi kata bangga tadi kan, mereka sendiri melabel diri mereka bukan Wahabiyah, tetapi mereka melabel diri mereka dengan Muwahhidun. Orang yang memegang panji-panji tauhid. Tetapi Turki Osmaniyah tak serang. Awak kena tahu dalam sejarah. Turki Osmaniyah tak serang pun Arab Saudi ataupun kumpulan ataupun negara yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab tu. Yang buat penyerangan itu adalah Mesir. Mesir yang buat serangan tu. Sebab tu sejarah itu dibaca. Dan kita tahu pemerintah Mesir pada waktu itu, Ali Pasha, dia memang ada isu besar dengan Muhammad bin Saud. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana orang Mesir sendiri tak bersetuju dengan tindakan Ali Pasha. Ulama-ulama Al-Azhar yang disuruh untuk berkumpul memerangi Wahabi pada waktu tu, pada waktu perselisihan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, waktu tu mereka sendiri pun berlepas diri. Awak nak baca buku ni, sebab tu saya kempen anda beli buku ni. Dia ada pujian pada dia. Kita puji lah. Ini hampir kata Wahabi yang hampir sandak kat Muhammad bin Abdul Wahab, yang kita dah sebut pujian-pujian tokoh-tokoh ulama dalam pelbagai bidang terhadap beliau. Nak pergi cari orang kritik, memang ada orang kritik Imam Malik. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah sendiri pun dia anggap sebagai perawi yang dhaif peringkat awalnya. Bahkan dia ditohmah dengan tohmahan yang berat. Dia anggap sebagai ahli bidah. Dia meninggal, disisihkan oleh manusia. Dia terbuang. Adakah nak berkata dia tu teruk? Imam Bukhari ni teruk sebab ambil daripada kenyataan daripada Tok Guru Imam Bukhari sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli memang kritik habis Imam Bukhari. Tidak. Ataupun nak pergi ambil kata-kata Al-Ashhab bin Abdul Aziz, seorang tokoh besar mazhab Imam Malik yang menyebarkan fahaman mazhab Malik di Mesir. Dia doakan, Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, matikan Imam Syafi'i. Adakah itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ini paling buruk sekali? Imam Syafi'i ini tak layak untuk hidup. Dia ni memecah belahkan umat, memecah belahkan masyarakat. Adakah kita nak ambil disebabkan kenyataan satu dua orang, disisihkan kenyataan orang yang lain? Biar pilah orang tu atas isu dia. Tapi hang jangan kata lebih lah. Nak sokong ke tak sokong ke, tapi jangan lebih-lebih sangat. Ini sampai Wahabi dianggap sebagai pemecah belah umat. Wahabi dianggap sebagai pencetus kepada terorisme, khawarij. Ini memang merapu lah. Hang pun akan kata negara Arab Saudi itu negara Wahabi. Hang nak kata khawarij, mana dia pemerintah? Bahkan daripada awal lagi di Dir'iyah. Sejarah, hang kena baca sejarah. Adakah dia pergi berperang macam tu saja? Tak. Adakah Dir'iyah tu negara asal ataupun
kita kata Muhammad bin Saud tu dia adalah raja dekat situ. Dia ayah tu dia ambil dengan dia tidak. Jadi warisi sifat-sifat terorisme tidak ada kepada orang yang dia anggap sebagai Wahabi. Tapi kalau wujud orang yang baca kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab Salafi, yang mereka buat tindakan terorisme, dia tidak ada kaitan. Macam kenyataan daripada Syekh Ahmad Tayyib. Syekh Ahmad Tayyib dia kata, Al-Irhabiyah la dinalah. Terorisme ni dia tak ada agama. Dia bukan Islam, dia bukan Salafi, dia bukan Sufi, dia bukan Syairah, dia bukan Maturidiyah. Dia bukan Ahmadiyah, dia bukan Qadiani, dia bukan Syiah. Dia bukan Kristian, dia bukan Yahudi, dia bukan Buddha. Dia tak ada agama. Itu pandangan daripada Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Al-Azhar yang hari ni. Cik Muhammad Abduh ni dia mufti Mesir. Bila mufti, orang tanya soalan-soalan furuk, biasalah tu. Jadi bila soalan-soalan furuk, hampi tanya dekat mufti, mufti akan jawab lah. Maksud soalan furuk ni, orang tanya berkaitan tentang kunut, orang tanya berkaitan tentang salat raghaib, orang tanya berkaitan tentang hal-hal seperti itu. Lalu keluarlah fatwa, sampai hari ni pun keluar fatwa pelik-pelik. Kalau kita kata fatwa pelik je, dia pun keluar dah. Bukan dulu saja, hari ni pun keluar. Yang paling terkini tahun 2021, fatwa Mesir keluar kenyataan bahawa sunat perempuan itu, sunat khitan orang perempuan itu adalah bercanggah dengan agama. Dia tidak disyariatkan. Dia bercanggah dengan agama. Awak tengok fatwa tu. Sagi keluar, Wahabi mengatakan bahawa perkara yang dianggap sunat oleh jumhur ulama itu adalah bercanggah dengan agama. Mampu ya? Orang bincang pasal isu fiqh, orang bincang pasal isu kenyataan perkataan itu. Bincang bab tu lah. Apa pula main label Wahabi pula ni? Awak pergi mengaji dengan ustaz-ustaz yang Wahabi ni, kerja dia mengkafirkan umat Islam. Betul ke? Awak tengok. Kita kalau kata mengkafirkan umat Islam ni, yang jenis duk kafirkan ni, ada daripada kelompok Asy'ariyah, ada daripada kelompok Wahabiyah lah ataupun Salafiyah lah. Memang wujud. Geng-geng mangkuk macam ni, yang saya sebut geng-geng mangkuk yang duk kafirkan orang Islam ni, memang wujud. Wujud dalam geng-geng tarikat pun. Yang kafirkan Syihabuddin pun banyak. Adakah mereka tu Wahabi? Tak, mereka tu duk anti Wahabi saja. Jadi sifat Wahabi adalah mengkafirkan umat Islam, tak kena. Bahkan dibawa kata mensyirikkan Asy'ariyah. Sebab negeri-negeri ni, dia dah tetapkan akidah dia yang diorang pakai adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi siapa-siapa yang berbeza dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah daripada sudut undang-undang negeri dia, salah lah. Ataupun bercanggah lah dengan tu. Tapi adakah akidah tu dah memang terkeluar daripada Ahlussunnah? Adakah akidah itu terkeluar daripada kebenaran? Tidak lagi. Tidak sesat. Mereka tidak sesat. Tetapi terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang kita faham di negeri kita. Sebab di negeri kita ni, akidah kita adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang tu. Jadi kalau mereka kata tak sesuai diamalkan di sini, disebabkan sini Asy'ariyah wal Maturidiyah, fahamlah kita. Sebab dia pakai akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia pakai disiplin tu. Kalau orang pakai disiplin yang lain, tak masuk, tak geng. Kita kata hampir duduk jauh-jauh lah. Sebab rumah kami, cara kami macam ni. Hang kena ikut cara kami sebab hang duduk dalam rumah kami. Jadi cara tu lah. Qadariyah. Kita kata mereka ni sesat. Ahmadiyah yang disebut sebagai satu ajaran yang sesat. Dia adalah sesat di negeri kita. Tetapi di negeri dia boleh jadi sesat tak? Tak sesat lah sebab dia itu negeri yang memerintah. Mu'tazilah. Sesat tak? Kita anggap Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah main dekat negeri Selangor, sesat tak Mu'tazilah? Sesat. Tapi zaman Mu'tasim dulu tu, yang itulah dianggap sebagai Ahlussunnah. Mereka itu tak dianggap sebagai sesat. Ini daripada sudut undang-undang. Bagaimana mereka melihat hal tersebut.